Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya sama Syahrini. Bagaimana ini? Saya bersama dua orang yang berikutnya dan akan membahaskan tentang tajuk Zul Zakat. Baiklah, sebelum kita terjun langsung kepada ilmu Islam, marilah kita berkongsi tentang saya sendiri iaitu Abdul Sadi, penjelas DIY L101. Berlaku moderator pada hari ini. Saya panel yang pertama iaitu memperhatikan betul-betul Romantik 17 DIG modul L1059. Saya panel yang kedua Kontrak Razali membaca 17 DIG modul L1034. Saya Nur Azmi Natasha Minta Sunizal dan Magic 17 DIG 1013. Zakat is a derived word from the word zakah meaning pure and fidel. Zakat berasal daripada perkataan zakat yang bermaksud suci dan subuh. Zakat is usually certain property at a certain rate according to certain condition to be distributed to a certain group. Pada segi istilah pula, zakat bermaksud mengeluarkan sebagai harta dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Hujah hadis yang kita boleh kaitkan dengan zakat, kewajiban zakat ialah dalam surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ur rasula la'allakum turhamun. Yang maksud laksanakanlah zakat, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Seterusnya, ayat lain yang boleh kita kaitkan dengan pensyariatan zakat ialah pada surah Al-Baqarah ayat ke-83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Subhanallah. Saya akan membentangkan tentang condition of zakat. Okay, yang pertama ialah Islam. Zakat is not accepted from a disbeliever non-Muslim because in that Allah, the Most High rejects the deed of the disbeliever. Maksudnya kat sini, zakat ni tak penting untuk orang bukan Islam. Zakat ni dia hanya penting untuk orang Islam, yang orang yang beragama Islam, kerana zakat ni termasuk dalam rukun Islam yang wajib kita menunaikan, iaitu yang keempat daripada 5. Jadi sebenarnya zakat ni pentinglah, memang wajib untuk umat Islam menunaikannya. Okay, seterusnya yang kedua ialah freedom. It is compulsory on all free men. However, it is not required of a slave since he does not own property, as both he and the property he has ultimately belongs to his master. So maksudnya kat sini, syarat yang kedua untuk menunaikan zakat ni ialah seseorang tu mesti merdeka. Maksud merdeka di sini bebas dari segala maksudnya bebas tu dia tidak menjadi hamba. Dia bebas sendiri dan ianya mampu untuk menunaikan zakat dengan hartanya sendiri. Dia tidak memerlukan harta yang milik orang lain ataupun milik tuannya, macam tu. So mereka ni macam bebas, dia memiliki harta sendiri untuk dia menunaikan zakat dia. Sekarang saya akan sambung condition of zakat ketiga, iaitu sufficient haul ataupun cukup haul. Sufficient haul ataupun cukup haul ialah bila seseorang tu memiliki sesuatu harta cukup tempoh setahun ataupun 12 bulan, jadi dia kena keluarkan zakat. Contohnya seseorang
berniaga. Okey, dia dah berniaga cukup setahun, iaitu 12 bulan. Jadi dia diwajibkan untuk keluarkan zakat sebab dia dikira dah cukup haul. Ada setengah zakat yang dia tak memerlukan haul untuk seseorang itu keluarkan zakat. Contohnya zakat pendapatan. Okey, zakat pendapatan ni bila orang tu dah dapat gaji plus bonus semua, bila ditolak dengan perbelanjaan dia pada bulan tu, dia boleh keluarkan zakat pada waktu tu juga, tak perlu tunggu setahun. Ataupun contoh lain, zakat galian dan harta karun. Okey, seseorang tu jumpa harta karun ataupun hasil daripada galian, dia kena bayar zakat waktu tu juga. Dia tak perlu tunggu setahun untuk keluarkan zakat tersebut. Terusnya, condition of zakat yang keempat, possession of the nisab. Okey, nisab ni ialah sejumlah harta ataupun kadar minimum harta seseorang yang menentukan sama ada orang tersebut perlu keluarkan zakat ataupun tidak. Okey, seterusnya, syarat nisab ialah nisab ni perlu lebih daripada yang diperlukan oleh keperluan manusia seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, nisab ni perlulah dimiliki sepenuhnya oleh orang yang nak keluarkan zakat tu. Maksudnya kalau orang tak keluarkan zakat, sejumlah harta tu perlulah harta milik dia, bukan harta milik orang. Contoh bagi zakat ternakan. Okey, syarat wajib zakat ternakan ialah kena cukup nisab. Okey, contoh seseorang penternak kambing ni, dia mempunyai kambing kurang daripada 40 ekor dan syarat wajib untuk keluarkan zakat ialah kena lebih daripada 40 ekor. Jadi, dia punya bilangan kambing ni tak cukup nisab untuk mewajibkan dia bayar zakat. So, dia tak perlu bayar zakat sebab jumlah kambing je ataupun jumlah harta dia tak cukup nisab yang diperlukan untuk keluarkan zakat tersebut. Terima kasih kepada moderator kerana memberi saya peluang untuk menyertai perbincangan pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Azwan Natasha binti Surizal dan Kad Menteri 17 DIB 1013 sebagai penyadah yang ketiga. Baiklah, saya akan memulakan perbincangan pada hari ini iaitu type of zakat. Type of zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Saya akan pergi kepada zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah ialah zakat yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat diwajibkan ke atas semua umat Islam. Seperti yang kita tahu, zakat ialah rukun Islam yang keempat, iaitu mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Tempoh pembayaran zakat pula bermula 1 Ramadan berakhir 1 Syawal sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Kadar zakat fitrah sama dengan nilai segatang beras iaitu 2.7 kg. Seperti kita tahu di Malaysia, kadar bayaran zakat ditentukan oleh Majlis Agama Islam Negeri di mana kadar zakat dikira berdasarkan jenis beras yang dimakan. Contohnya kita dapat lihat di negeri Selangor, kadar zakat terbahagi kepada 3 kategori iaitu RM7, RM14 dan RM21. Kategori pertama iaitu RM7 kepada mereka yang makan beras tempatan. Manakala kategori kedua pula iaitu RM14 kepada mereka yang makan beras pulut, beras mani dan beras perang. Dan kategori terakhir iaitu RM21 kepada mereka yang makan beras jepun dan basmati. Seterusnya, kita akan pergi kepada zakat harta pula. Zakat harta diwajibkan kepada setiap umat Islam yang memenuhi syarat minimum zakat. Mereka juga boleh membayar zakat pada bila-bila masa sahaja. Kadar bayaran zakat harta ialah 2.5% daripada harta kita. Ini bermaksud 2.5% daripada harta kita itu bukan harta kita, tetapi harta untuk 8 golongan asnaf yang layak menerima. Seterusnya, kita akan masuk kepada 8 golongan yang layak menerima zakat fitrah. Kita akan masuk golongan yang pertama iaitu fakir. Fakir ialah orang Islam yang tiada harta atau pendapatan, atau ada harta dan pendapatan tetapi tidak mencapai 50% daripada had kifayah dirinya dan tanggungannya. Had kifayah ditentukan oleh pusat zakat mengikut kecukupan golongan asnaf tersebut. Kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan had kifayah, boleh rujuk di pusat zakat.
Seterusnya kita akan masuk pada golongan kedua, iaitu miskin. Miskin ialah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatannya yang boleh menampung 50% daripada keperluan dirinya dan tanggungannya, tetapi belum cukup had kifayah. Jadi, jangan kita semena-mena cakap orang tu tak layak menerima zakat walaupun orang tu dapat pekerjaan. Dari segi hukumannya, mereka memang layak kerana tergolong dalam golongan miskin. Golongan yang ketiga pula ialah fisabilillah. Fisabilillah ialah golongan yang berjuang untuk menegakkan agama Islam. Tak semestinya perlu angkat senjata dan berperang di jalan Allah. Kita belajar juga dikira sebagai fisabilillah. Contohnya, kita belajar sampai ke peringkat universiti dan tak menerima apa-apa bantuan serta tak mampu dari segi kewangan, boleh meminta bantuan daripada pusat zakat. Golongan yang keempat pula ialah mu'alaf. Mu'alaf ialah pada asalnya bukan Islam, tetapi dia membuka hati untuk memeluk Islam. Jadi, golongan ini perlu dibantu supaya mereka mendapat kasih sayang dan pembelaan daripada saudara seagama Islam. Golongan yang kelima pula ialah gharimin, iaitu golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas diri dan keluarga tetapi tidak berupaya untuk membayarnya semula. Itu ialah golongan gharimin. Golongan keenam pula ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah seseorang yang menghadapi kesusahan seketika atau semasa perjalanan, dengan syarat perjalanan tersebut perlu berlandaskan syarak dan bukan tujuan maksiat. Golongan ketujuh pula ialah rikab. Rikab ialah golongan yang terbelenggu dalam keadaan sesuatu yang menghalangnya menjadi lebih baik. Kalau kita tengok zaman sekarang, mana ada golongan hamba. Jadi untuk memanfaatkan zakat tersebut, pusat zakat perlu meluaskan skop rikab ni kepada golongan yang perlu dibantu supaya mereka menjadi lebih baik. Contohnya seperti perempuan yang melahir anak wanita ataupun bekas penyakit dadah. Golongan yang terakhir ialah amil. Amil ialah golongan yang bertanggungjawab menjalankan pengurusan zakat, sama ada kutipan ataupun agihan. Perasan tak kalau pada bulan Ramadan ni ada pihak yang mengutip zakat di pasaraya ataupun masjid bagi bayar zakat fitrah? Jadi itulah golongan amil. Mereka juga di antara golongan yang layak menerima zakat. Jadi kalau nak bayar zakat sendiri, kita perlu pastikan golongan penerima zakat tu tergolong dalam 8 golongan di atas. Jenis-jenis zakat harta yang pertama iaitu zakat on earning, zakat pendapatan. Kedua, zakat on saving, zakat simpanan. Ketiga, zakat on business iaitu zakat perniagaan. Keempat, zakat on APF iaitu zakat KWSP. Kelima, zakat on gold and silver. Keenam, zakat on farming iaitu zakat pertanian. Dan terakhir, zakat livestock. Zakat on earning iaitu zakat pendapatan. Ialah zakat yang dikenakan ke atas semua jenis sumber pendapatan, sama ada hasil upah yang diperolehi daripada perkhidmatan, pekerjaan, aktiviti yang menghasilkan pendapatan bagi seseorang Muslim. Seterusnya, zakat on business iaitu zakat perniagaan. Zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan, sama ada berasaskan pembuatan, pelombongan, perikanan, perkapalan, perbekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan. Zakat on saving iaitu zakat wang simpanan adalah salah satu jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan kerana ini adalah salah satu hak milik atau harta benda yang boleh dikembangkan. Ini merangkumi semua jenis wang, sama ada kertas, shilling atau di dalam bank. Seterusnya, zakat on EPF iaitu zakat wang KWSP. Merupakan wang daripada pendapatan seseorang hasil daripada pekerjaannya yang disimpan di dalam akaun simpanan pekerja tertakluk di bawah akta KWSP. KWSP dikenakan zakat kerana konsepnya sama seperti wang simpanan, cuma bezanya simpanan di KWSP tidak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya. Kemudian zakat emas dan perak. Zakat emas terbagi pada 3 jenis, iaitu emas perhiasan, emas bukan perhiasan dan juga emas gadaian. Bagi emas perhiasan, wajib dizakatkan apabila berat yang melebihi uruf. Manakala emas bukan perhiasan dikenakan zakat sebanyak 2.5%.
pada emas dalayan adalah nilai sempurna dan wajib dizakatkan setelah ditolak dengan nilai pinjaman dan nilai upah simpanan. Bagi perak pula, sama ada dipakai sebagai barang perhiasan ataupun tidak, maka penyerahannya adalah berdasarkan nilai barang perak tersebut. Nisab bagi perak adalah sebanyak 595 gram atau yang kena pula ialah zakat on livestock, iaitu zakat binatang ternakan, merupakan zakat yang dikenakan ke atas binatang-binatang yang diternak daripada jenis lembu, kerbau, kambing, biri dan unta apabila sempurna syarat-syaratnya. And the last one is zakat on farming, iaitu zakat hasil pertanian, merupakan zakat yang dikenakan ke atas makanan runci yang mengenyangkan ke atas sesebuah kawasan yang telah cukup nisab tahun. Baiklah, akhir sekali ialah kesimpulan. Setelah mendengar segala perbincangan ataupun perbatangan kawan saya tadi, kesimpulan yang dapat diambil ialah mengeluarkan zakat ni ialah suatu benda yang baik. Dia dapat menghindarkan diri kita dari segala musibah. Rasulullah SAW pun berkata bila mengeluarkan zakat ni dapat menghindarkan diri kita dari segala musibah. Bahkan zakat ni juga dapat memberi dampak positif pada diri kita, dapat memberi kelebihan pada diri kita, iaitu salah satunya menurunkan segala dosa-dosa kita, menyucikan segala jiwa kita. Dan juga zakat ni dapat, kalau kita mengetahui zakat ni apa, zakat ni juga membantu orang dalam kesusahan. Kita ni mengeluarkan zakat ni sebetulnya ada impak yang besar pada masyarakat lain. Kita dapat membantu mereka dalam kesusahan. So mengeluarkan zakat ni tidak rugi, malah mendapat tambah pahala kerana kita memberi sedikit harta kita ataupun kita punya segala kelebihan yang ada lah, seperti macam wang ke, barang-barang yang boleh kita bagi untuk orang miskin, macam tu. So zakat ni tidak sama sekali merugikan kita, malah mendapatkan ganjaran sama ada ianya di dunia ataupun di akhirat. Jadi kesimpulannya yang saya nak tekankan ni, zakat ni amat wajib kepada seluruh umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah peka akan terhadap zakat-zakat yang ditetapkan dalam negara kita. Jadi sampai sini saja perbincangan saya pada kali ini yang mengenai tentang jenis zakat. So yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih.